أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi dalam siaran langsung di Facebook Jom Mengaji Quran, yang mana pada malam ni, seperti mana yang saya telah update status pada petang tadi, iaitu kita akan sambung pada malam ini berkenaan dengan yang pertama adalah penutup bagi perbincangan kita, iaitu perbincangan berkenaan mat asli. Malam ni merupakan penutup ataupun topik yang terakhir ataupun pecahan yang terakhir daripada bab ataupun topik besar mat asli ni. Dan insya-Allah, kalau tak makan masa lama, dan saya rasa tak makan masa lama pun, kita akan masuk kepada topik pengenalan ataupun muqaddimah bagi tajuk mat far'i. Mat far'i, iaitu mat far'i ni yang mana? Mat far'i ni yang kita duk belajar, yang kita kata susah tu, yang mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, lepas tu mat silah tawilah dan sebagainya tu, hukum-hukum yang melibatkan pemanjangan melebihi daripada 2 harakat. Tapi malam ni untuk mat far'i kita hanya akan masuk pada muqaddimah sahaja. Jadi tanpa membuangkan masa lagi, seperti biasa kita target pengajian ataupun ulang kaji kita ni, kita punya ulang kaji ni, duration dia lebih kurang dalam 30 hingga 40 minit sahaja. Kalau kurang daripada tu lebih bagus, sebab kita tak mahu live kita lama-lama pun. Sebab macam saya selalu sebut, harapan kita semoga video ni siapa-siapa yang nak mengaji tajwid akan dapat banyak manfaat, dan tak terlalu lama lah dia. Sebab kalau video terlalu lama ni kadang-kadang orang malas nak tengok. Sebab tu insya-Allah juga dalam kesempatan yang akan datang, lepas daripada kita selesai khatam kitab ni, insya-Allah kita akan hasilkan video-video pendek yang mana untuk memudahkan kalau orang search tentang contoh hukum nun mati ke, hukum mim mati ke, orang boleh jumpa video penerangan yang ringkas dan padat insya-Allah. Okey. Tanpa membuangkan masa lagi, kita akan masuk kepada malam ni. Topik yang akan kita bahaskan malam ni adalah berkenaan dengan mat silah sughra, ataupun kalau kita pernah mengaji ilmu tajwid di sekolah ataupun di kelas-kelas Quran dan sebagainya, kebiasaan kita akan guna hukum ni bernama mat silah qasirah. Kebiasaannya kita akan guna nama dia mat silah qasirah. Tapi sebenarnya nama yang lebih masyhur dalam ilmu tajwid adalah mat silah sughra. Cuma mat silah qasirah tu adalah istilah yang dibagi nama oleh ulama-ulama di tanah Melayu ni sahaja. Adakah salah? Tak salah. Kita baca dulu kitab kita. Okey. Pertama, pengarang kita mengatakan mat silah sughra adalah digolongkan dalam mat asli, di mana ia adalah mat asli yang berlaku ketika mana wasal, yakni ketika mana menyambungkan bacaan. Kalau sebelum ni kita dah tengok semalam kita mengaji mat apa? Mat iwad. Mat iwad ni dia sebahagian daripada mat asli, tapi dia berlaku dalam keadaan kita nak mewaqafkan bacaan, kita nak berhentikan bacaan. Tapi perbahasan kita malam ni mat silah sughra ataupun mat silah qasirah ni, dia adalah perbahasan, dia adalah cabang daripada mat asli, tapi dia cabang daripada mat asli yang mana dalam keadaan kita nak wasalkan bacaan, iaitu kita tak mau berhentikan bacaan. Tu fakta pertama yang kita kena tahu. Okey, kemudian kita masuk kepada pengertian. Perkataan silah
Dari segi bahasa bermaksud sambung. Kita dapat dah. Perkataan silah bermaksud sambung. Manakala perkataan sughra pula bermaksud kecil. Okey, sekali kita akan tengok sebab penamaan tu. Kita baca dulu. Dari segi istilah pula, ia bermaksud, yakni mak silah sughra ni dia bermaksud mak yang berlaku pada huruf ha dhamir. Yang berlaku pada huruf ha dhamir, tak kala yang mana dia berlaku apabila ha dhamir ni terletak di antara dua huruf yang berbaris dan tiada huruf hamzah selepasnya. Okey, saya ringkaskan. Okey, apabila kita berbicara berkenaan dengan mat silah sughra ataupun mat silah qasirah ni, perbahasan dia adalah berkenaan kalau kita pernah jumpa ha dhamir. Ha dhamir tu macam mana? Ha dhamir tu kan kita eja alif lam lam ha. Contoh, alif lam lam ha. Okey, ha ujung tu. Ha ujung tu yang bentuk macam tu sikit tu. Yang tu lah yang dipanggil ha dhamir. Ha dhamir. Okey. Mat silah qasirah ni adalah apabila dia ada dua faktor yang kita kena tahu. Yang pertama, apabila ha dhamir ni terletak di antara dua huruf yang berbaris. Tu faktor pertama yang kita kena tahu. Mat silah qasirah ni dia akan jadi mat silah qasirah, betul? Mat silah qasirah ni dia jadi apabila ha dhamir ni terletak di antara, dia duduk tengah-tengah antara dua huruf yang berbaris. Maksudnya ni ada huruf berbaris, ni ada huruf berbaris, dia duduk tengah-tengah antara tu. Dan faktor yang kedua yang kita kena tahu, selepas daripada ha dhamir ni tiada huruf hamzah. Tiada huruf hamzah. Saya ulang. Sebab kalau ada huruf hamzah, dia tak nama hukum dia mat silah sughra. Dia tak nama hukum dia mat silah qasirah. Tapi dia nama dia mat silah kubra. Ataupun yang kita duk biasa mengaji, mat silah tawilah. Dan mat silah tawilah tu, dia duduk dalam bab mat far'i yang akan kita mengaji pada pengajian-pengajian akan datang. Yang mana hukum mat silah dalam mat far'i tu, dia punya panjang harakat dia melebihi daripada dua harakat. Tapi sekarang malam ni untuk bab takhir ni kita akan fokus pada mat silah qasirah ataupun mat silah sughra ni yang mana melibatkan ha dhamir yang mana panjangnya hanya dua harakat sahaja. Okey, saya sambung baca. Okey, kita tengok contoh lah. Okey, contoh. Macam mana yang dikatakan sebagai ha dhamir yang berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey, mari kita tengok contoh. Saya dah tulis dah contoh untuk semua dapat gambaran. Okey. Ni contoh dia. Ini adalah ha dhamir. Yang saya highlight warna kuning ni adalah ha dhamir. Okey, nampak? Sebelum dia, nampak ayat dia? Mauludul lahu biwaladih. Okey. Nampak? Sebelum daripada ha dhamir ni, ada huruf lam. Dan lam ni berbaris atas. Maksudnya lam ni huruf berbaris yang pertama lah, yang berada sebelum daripada ha dhamir. Dan ba ni, nampak ba ni dia berbaris apa? Dia berbaris kasrah. Dan dia adalah huruf berbaris yang kedua yang berada selepas daripada ha dhamir. Yang itulah yang disebutkan ha dhamir ni berada di antara dua huruf yang berbaris. Berikutnya kita tengok ayat yang bawah tu. Inna rabbahu kana. Okey. Tengok dekat ha dhamir hu ni. Nampak? Dia duduk sebelum dia ada huruf ba. Dan ba ni berbaris atas. Dan selepas daripada ha dhamir ni huruf kaf. Dan kaf ni berbaris atas. Yang ni lah yang dikatakan ha dhamir ni berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey. Maksudnya sekarang lepas kita tengok contoh tu, kita dah nampak adalah apa itu yang dinamakan sebagai
mat silah qasirah. Okey, saya pakai senang, saya tak mau nak sebut dua-dua. Saya pakai mat silah qasirah sebab orang Melayu kita lebih familiar dengan istilah mat silah qasirah berbanding dengan mat silah sughra. Okey. Kemudian, macam saya sebut tadi, antara faktor yang penting kita kena tahu, lepas daripada ha dhamir tu, tiada huruf hamzah. Ingat, tu faktor penting dia. Tiada huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah, dia sebahagian daripada hukum mat far'i yang kita akan belajar lepas ni. Kira sekarang, kita kena ingat, kalau hukum mat silah qasirah ni, dia tiada hamzah selepas dia. Kemudian, cara baca dia macam mana? Cara bacanya adalah dibaca panjang, dua harakat. Okey, apa beza panjang dengan dengung? Dengung ni bila dia melibatkan hidung. Yang hukum nun mati, mim mati yang kita mengaji sebelum ni. Dalam hukum macam ni, dia tak panggil dengung, dia panggil panjang. Dia dibaca panjang, dua harakat. Kemudian, anda kata, contoh, kita nak berhenti dekat kalimah, dekat huruf ha dhamir ni. Dalam perbahasan mat silah qasirah ni, kita nak berhenti kat ha dhamir ni, kita nak buat macam mana? Kita perlu sukunkan ha tu. Contoh macam tadi ayat, inna rabbahu kana. Contohnya kita nak berhenti dekat inna rabbahu. Kita nak berhenti macam mana kat itu? Kita kena berhenti dengan kita sukunkan ha tu. Jadi bunyi dia akan jadi inna rabbah. Inna rabbah tu kalau kata kita nak sukun. Tapi kita berbalik-balik pada pengajian kita malam ni, yang mana mat silah qasirah ataupun mat silah sughra ni, dia adalah sebahagian daripada mat asli yang mana dia dalam keadaan wasal, iaitu dibaca terus tanpa waqaf. Kita tak mau bincang bab berhenti. Yang tu cuma andai kata kita nak berhenti. Cuma kita nak fokus malam ni, bila kita baca, dia kena baca secara dua harakat. Kemudian, cara kita nak cam mat silah qasirah. Saya kena sebut betul mat silah sebab dia sad. Mat silah qasirah. Qasirah. Cara kita nak cam, kalau kita perasan lepas daripada ha dhamir tu, lepas daripada ha simpul lah bahasa kita duk panggil ni, ha bulat. Lepas daripada ha bulat tu, dia akan ada waw kecil. Waw kecil warna hitam tu. Kita tengok balik waw kecil lagu mana. Waw kecil dia lagu ni. Tu nampak tu. Waw kecil lagu tu. Waw kecil lagu tu. Okey. Dan dia juga, dia cara kedua kita nak cam dia akan ada ya. Dia akan ada ya selepas daripada ha dhamir tu. Tapi bentuk ya dia macam mana? Ya dia bukan bentuk ya bertitik tu. Mari kita tengok ya dia bentuk macam mana. Ya dia berbentuk macam ni. Tu dia. Dia bentuk macam tiga segi. Nampak? Biwaladihi hi. Nampak kat situ? Nampak tu bentuk ya dia. Yang ni ya ni sebenarnya. Jadi kita dah nampak adalah syarat-syarat ataupun ciri-ciri bagi hukum mat silah qasirah dengan jelas. Dan kita dah tengok macam mana cara kita nak cam. Dan sebenarnya kalau kata kita tak tahu pun hukum ni secara detail, sebenarnya kalau kita tak tahu secara detail pun, kita boleh baca dah. Sebab dia ni, kalau kita tak mengaji pun, kita boleh nampak dia. Bentuk dia lebih kurang macam mat asli. Dan dia memang mat asli pun. Cuma sekarang sebab dia khusus pada huruf ha. Dia khusus pada huruf ha. Dia ada nama khas dia. Tapi dia ni memang cabang daripada hukum mat silah qasirah ataupun mat silah sughra. Okey. Jadi saya rasa dengan penerangan yang kita dah bagi tu, maka jelas kat kita tentang hukum mat silah qasirah ni. Okey. Kita sambung bacaan kitab kita. Dikhususkan ha simpul yang terletak di antara dua huruf yang berbaris sahaja, memandangkan terdapat juga ha simpul yang terletak di antara salah satu sahaja yang berbaris atau kedua-duanya
tidak berbaris. Okey, pengarang kita kata, dia peringat kat kita lah. Dia peringat kat kita, kalau dalam hukum maksilah qasirah yang kita mengaji ni, dia kita kena ingat fakta khas dia berada di antara dua huruf yang berbaris. Dia kata apa? Sebab ada juga kadang-kadang yang mana ha simpul ni dia duduk sebelum dia tak berbaris ataupun selepas dia tak berbaris, ataupun ada juga keadaan yang mana sebelum dan selepas dua-dua tak ada baris. Dia ada banyak keadaan. Tapi senang kita nak ingat fakta besar dia, antara ha simpul tu dua-dua ada huruf berbaris. Sebelum ha simpul pun huruf berbaris, selepas ha simpul pun huruf yang berbaris. Oh, saya lupa bagi tahu muka surat tadi. Siapa yang rujuk kitab ni, kitab perbahasan ilmu tajwid ni, pada halaman 124. Saya lupa sebut tadi. Ataupun kalau pakai kitab lain, buka pada bab maksilah qasirah. Kalau kita pakai buku tajwid ni masyhur ni. Banyak masjid dan juga surau pakai buku tajwid ni. Dia bawa bab ni, tapi dia tak terang secara detail. Jadi malam ni, kalau siapa pakai kitab tajwid yang saya tunjuk tadi tu, maka boleh buat poin-poin tambahan. Iaitu antara poin dia, lepas daripada ha simpul, tiada huruf hamzah. Dan yang kedua poin dia berada di antara dua huruf yang berbaris. Okey, kita sambung bacaan kitab kita. Dikhususkan tiada huruf hamzah selepas ha simpul itu adalah kerana sekiranya terdapat huruf hamzah, maka kadar bacaannya bukan lagi dua harakat seperti mat asli. Perkara ini akan dijelaskan dalam pelajaran mat far'i. Macam saya sebut tadi. Assalamualaikum Ustaz Ajwad. Macam saya sebutkan tadi, sekiranya lepas daripada ha simpul ini ada hamzah, dia tak nama maksilah qasirah dah, dia nama lain, dan dia tak termasuk dalam cabang mat asli. Dia termasuk dalam perbahasan mat far'i yang kita akan bahaskan selepas daripada ni. Okey, ni pengarang kita nak habaq cara nak kenal, tapi cara kenal saya dah bagi tahu dah tadi secara umum. Kemudian okey, yang terakhir, sebab dinamakan, ia dinamakan maksilah sughra ataupun maksilah qasirah ni kerana perkataan silah ni bermaksud sambung. Kerana perkataan itu dipanjangkan bacaannya dengan waw atau ya pada ketika wasal, yakni kita baca panjang ketika mana kita nak sambung bacaan lah, kita tak mau berhenti. Kalau berhenti kan tadi kita dah bagi tahu, kita kena letak sukun dekat ha tu kan. Okey. Dinamakan sughra kerana tidak terdapat huruf hamzah selepas daripada ha simpul tu. Okey, jadi kita dapat poin sebab apa dia nama dia sughra. Sughra ni kecil. Sebab apa? Sebab tak ada hamzah lepas daripada huruf ha simpul tu. Kalau ada hamzah, macam kita sebut tadi, dia jadi hukum lain dah, yang kena panjang lebih daripada dua harakat. Yang tu perbahasan pada bab yang lain. Penamaan mat ini sebagai maksilah sughra atau maksilah qasirah, penamaan mat ini sebagai maksilah sughra ataupun maksilah qasirah tidak ditemui dalam kitab-kitab induk tajwid. Penamaan ini dibuat oleh ulama-ulama terkemudian untuk membezakannya daripada mat asli. Tetapi pada hakikatnya ia adalah sebahagian daripada mat asli itu sendiri. Okey, pengarang kita kata apa? Pengarang kita kata sebenarnya penamaan maksilah sughra, maksilah qasirah ni tak ada pun asalnya, dia kata. Tak ada pun dalam kitab-kitab induk ilmu tajwid. Tapi ulama-ulama terkemudian dia buat nama tajuk tu untuk sekadar info, nak bagi kita boleh beza sahaja. Jadi sebenarnya, keadaan sebenarnya dia ni sebahagian daripada mat asli sahaja. Okey, kemudian pengarang kita bawa pada muka surat 126, pengarang kita bawa berkenaan dengan tajuk besar dia buah pengecualian. Dia kata, pengarang kita kata, terdapat dua tempat di dalam Al-Quran yang dikecualikan daripada syarat ha simpul yang disebutkan tadi. Maksudnya, tadi kan kita dah sebut syarat ha simpul
Antaranya syarat hal simpul yang kita dah sebut, dia berada di antara, dia duduk tengah-tengah antara dua huruf yang berbaris. Tapi pengarang ni kata ada dua tempat dalam Al-Quran yang mana dia ni tak tertakluk kepada syarat tu. Okey, yang pertama, hal simpul pada ayat 69 surah Al-Furqan. Okey, yang ni sebenarnya hanya sebagai info tambahan. Katakan kita tak tahu pun pasal hukum ni, sebenarnya kita boleh baca dengan betul. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam ayat ni, dia dalam lepas daripada ha simpul ni, dia akan letak tanda tu, sama ada waw ataupun ya tu. Kalau ada waw ataupun ya tu, kita panjang lah. Kalau tak ada, kita tak payah panjang. Hak tu je sebenarnya. Tapi yang ni pengarang kita bawa detail lah, sebab ni kitab tajwid, kitab untuk penuntut ilmu, dia bawa lah, dia nak cerita secara detail. Okey, yang pertama dia kata yang terkecuali daripada undang-undang maksilah qasirah yang kita mengaji ni adalah ha simpul pada ayat 69 surah Al-Furqan. Okey, ha simpul pada ayat 69 surah Al-Furqan pada kalimah fihi muhana. Okey, mari kita tengok. Okey, pada nampak tu, fihi muhana. Kalau kita tengok syarat ha simpul tadi, kita kata dalam maksilah qasirah ni, dia syarat dia sebelum ha simpul perlu ada huruf yang berbaris, dan selepas dia pun kena ada huruf yang berbaris. Tapi kalau kita pasang dalam ayat ni, nampak sebelum ha simpul ni huruf ya. Ya ni ya mat, dia tak ada sebarang baris pada ayat tu. Tak ada sebarang baris pada huruf tu. Jadi apa kata pengarang kita? Ha simpul pada ayat ini tidak terletak di antara dua yang berbaris kerana sebelum ha simpul itu didapati sukun, yakni ya tu lah. Tetapi pengarang kita kata ia tetap dibaca panjang dua harakat dan dikira sebagai maksilah sughra ataupun maksilah qasirah di sisi riwayat Hafs an Asim. Tanda ya kecil juga terdapat selepas ha simpul dalam ayat ini. Kira maksudnya kalau kata kita tak tahu apa hukum ni, tapi kita tengok dia memang ada ya simpul kat situ, ya kecil kat situ, maka kita tahu yang dia kena baca panjang. Yang tu boleh rujuk surah Al-Furqan ayat ke-69. Dan berikutnya, tempat yang kedua, ha simpul pada ayat yang ke-7 surah Az-Zumar. Okey, dalam surah Az-Zumar dia special case juga ini. Dan surah Az-Zumar, nampak tu ha simpul itu. Nampak sebelum dia huruf dha. Dha ni berbaris atas. Selepas dia huruf lam. Lam ni berbaris atas. Tapi kalau kita pasang, dia tak ada pun tanda waw ataupun tanda ya kat sini. Dia tak ada pun tanda waw ataupun tanda ya dekat situ. Jadi dia tak perlu baca panjang. Tapi pasal apa dia tak perlu baca panjang? Sedangkan dia ada syarat maksilah qasirah pada dia tu. Okey, pengarang kita kata apa? Pengarang kita kata ha simpul bagi ayat ini tidak pula dibaca panjang walaupun terletak di antara dua huruf yang berbaris, dan tidak dibaca dengan maksilah qasirah. Dia tak dibaca dengan maksilah qasirah yang kita belajar malam ni. Sebenarnya bagi perkataan yardahu tu dari segi ilmu tata bahasa Arab, ia berasal dari yardahu yang terdapat huruf alif antara dha dengan ha tu. Tetapi Imam Hafs memilih untuk tidak membaca mat pada perkataan ini. Maka kerana itulah hadis ni tidak dikira sebagai maksilah. Senang kata, kalau nampak waw kecil, nampak ya macam ya tiga segi tu, maka kita bacalah dengan panjang. Kalau tak nampak, kita tak payah baca panjang. Tu sahaja. Okey. Maka kita dah habislah perbahasan. Kita selesailah perbahasan dengan mat asli, perbahasan mat asli beserta cabang-cabang topik di dalam mat asli tersebut. Okey. Pengarang kita sebut sampai di sini berakhirlah perbincangan mat asli ataupun mat tabi'i. Perbincangan ini akan diikuti dengan perbincangan tentang mat far'i pula. Maksudnya pengarang kita kata, lepas ni dah habis kita mengaji mat asli ni, barulah kita pergi mengaji mat far'i pula. Maka di bawah ini disertakan gambar rajah keadaan mat asli secara ringkas. Okey.
pengarang kita bawa dia buat kesimpulan lah, dia bagi gambar rajah. Kita ni sekarang kita tengah mengaji mat asli. Kemudian kita dah tengok cabang-cabang daripada mat asli. Antara yang kita dah tengok cabang-cabang mat asli, yang pertama mat asli kalimi. Mat asli kalimi ni saya tak sentuh detail malam tu. Sebab bagi saya, mat asli kalimi ni dia mat asli biasa lah sebenarnya. Jadi kita tak perlu nak tengok lebih-lebih. Kita tak tahu pun tak apa. Yang kedua kita dah tengok mat asli harfi. Kita dah tengok mat asli harfi sebelum ni. Kita dah tengok mat asli harfi yang mana kalimah yasin. Kita dah tengok. Okey, yasin contoh. Atas sin tu ada tanda panjang misal tu. Tapi dekat ya tu tak ada tanda apa. Nak baca berapa harakat? Kita dah tengok dah hari tu. Kita dah kata yasin. Ya tu adalah sebahagian daripada mat asli yang mana perlu dibaca dengan 2 harakat. Kemudian kita dah tengok juga semalam iaitu berkenaan dengan mat iwad. Mat iwad yang mana asalnya fathatain, tapi bila mana kita nak berhenti fathatain ni duduk kat ujung ayat ataupun kita nak berhenti dia ni diganti. Dia ditukar jadi fathah sahaja. Semalam kita dah bawa ayat aliman hakiman. Bila mana kita nak berhenti dia jadi aliman hakima. Dan malam ni yang terakhir kita belajar topik sebahagian daripada pecahan topik daripada mat asli yang terakhir iaitu mat silah sughra. Mat silah sughra yang mana berkaitan dengan ha simpul yang berada di antara 2 huruf yang berbaris. Okey. Cuma saya nak bagi tahu, saya yakin sebelum ni siapa pun mengaji tajwid, kalau dia mengaji bab mat asli, dia tak kalau kita mengaji bab mat asli, kita takkan tengok apa ni segala ma'iwaq lah, mat silah qasirah ni kita takkan tengok pada bab mat asli ni. Dan kalau kita perasan dalam kitab tajwid lain, dia akan letakkan bab ma'iwaq, bab mat silah qasirah ni dalam pecahan mat far'i juga. Kalau kita perasan lah, banyak pengarang kitab tajwid lain akan letak mat silah qasirah, mat iwaq dan sebagainya ni mat asli harfi ya dalam bab mat far'i, sebahagian daripada bab mat far'i. Tapi pengarang kitab kita ni dia letak perbahasan mat iwaq, perbahasan mat silah qasirah ni dalam sebahagian daripada mat asli. Sebab apa? Sebab dia ni perlu dibaca 2 harakat. Dia dibaca 2 harakat. Sedangkan hukum mat far'i yang bakal kita bahaskan ataupun kita bincangkan selepas ni adalah berkaitan dengan perbahasan hukum-hukum yang harakat bacaan dia melebihi daripada 2 harakat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita selesai tentang mat asli. Ada berapa minit lagi? Ada 10 minit lagi. Ada 10 minit lagi. Ada 10 minit lagi no. Kita nak sambung ke tak tahu. Tak apalah, kita masuk bila sikit kan. Kita masuk sikit. Sebab kalau kita masuk sikit dah tentang mat far'i, saya masuk secara ringkas je mat far'i ni. Saya tak mau baca kitab sangat. Okey. Mat far'i. Kita tak payah baca kitab. Kita masuk terus. Okey. Mat far'i, pengertian mat far'i. Mat far'i ni apa dia? Hari tu kan kita dah sebut kita dah masuk perbahasan tentang hukum mat. Hukum mat ni terbahagi kepada 2, iaitu mat asli dan juga mat far'i. Mat asli, alhamdulillah kita dah selesai kesemua bab dalam mat asli tadi dan juga kelas-kelas ulang kaji kita sebelum ni. Bermula pada malam ni kita dah masuk kepada pecahan kedua daripada hukum mat, iaitu hukum mat far'i. Tentang mat far'i, iaitu far'i itu cabang. Dalam mat far'i ni yang saya sebut tadi, dia ada banyak hukum yang kita duk pening kepala. Mat wajib, mat jaiz tu kan. Kita akan bahaskan satu persatu pada kelas-kelas berikutnya. Okey, kita baca. Pengertian mat far'i ni apa dia? Mat far'i ni adalah, far'i tu kita kena tahu, far'i ni cabang. Dia cabang-cabang daripada hukum mat. Mat far'i ni adalah sesuatu yang mana bergantung dengan sesuatu sebab, sama ada hamzah
atau sukun dalam pembentukannya. Maksudnya, pengarang kita nak habaq, sesuatu mat far'i ni adalah, kan dia ada banyak cabang hukum. Okey, cabang-cabang hukum tu dia terjadi dengan dua sebab. Sama ada disebabkan pertemuan dia dengan hamzah ataupun disebabkan pertemuan dia dengan sukun. Dia ada dua sebab. Dalam mat far'i ni terjadinya hukum-hukum dalam mat far'i. Ingat, terjadinya hukum-hukum dalam mat far'i adalah disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama, dia bertemu dengan hamzah. Yang kedua, disebabkan dia bertemu dengan sukun. Kata pengarang kita lagi, okey, ni point simple yang saya dah buat lah. Kata pengarang kita sebenarnya mat far'i ni, dia asal je daripada mat asli tu juga. Namun, ada unsur mendatang yang menjadikannya far'i. Maksudnya, kalau kita perhati sebenarnya dalam hukum mat far'i ni, dia huruf sebelum hamzah, huruf sebelum sukun tu, dia sebenarnya asal dia mat asli juga. Dia mat asli juga. Cuma disebabkan dia berjumpa dengan hamzah, disebabkan dia jumpa sukun. Sukun tu macam mana? Sukun tu nak berhenti gayat lah. Disebabkan dia jumpa sukun, maka yang tu yang menyebabkan dia jadi hukum lain. Dia asalnya mat asli. Ingat ni, fakta yang saya bagi. Dia asalnya dia ni mat asli juga. Tapi disebabkan dijumpa hamzah, disebabkan dia ni disukunkan, maka dia berubah menjadi hukum-hukum lain yang mana menyebabkan kadar harakat dia juga berbeza. Iaitu kadar harakatnya asalnya 2 harakat, dia berubah menjadi lebih daripada 2 harakat. Sama ada 4 harakat ke, 5 harakat ke, ataupun 6 harakat. Kemudian, okey. Dan pada malam esok, insya-Allah pada malam esok kita akan masuk kepada perbahasan berkaitan mat far'i yang mana disebabkan oleh hamzah dulu. Okey, maksudnya kita dapat apa? Dalam mat far'i ni, ingat, berlakunya mat far'i ni disebabkan dua. Sama ada disebabkan dia bertemu hamzah ataupun dia nak disukunkan. Tapi bermula pada malam esok kita akan masuk dulu mat far'i yang disebabkan oleh sesuatu huruf bertemu dengan hamzah. Yang mana dia ada 4 hukum. Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat silah kubra dengan mat badal. Tadi kita sebut apa? Mat silah kubra kan? Mat silah kubra tu adik-beradik kepada mat silah sughra yang kita belajar tadi tu. Okey, saya ulang. Dalam pecahan, dalam bermula esok, kita akan mengaji hukum-hukum mat yang mana disebabkan oleh pertemuan dengan hamzah, iaitu ada 4 hukum. Mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, mat silah kubra dengan mat badal. Wallahu ta'ala a'lam. Maka pengajian kita untuk malam ni ataupun ulang kaji kita untuk malam ni selesai. Semoga video ni bermanfaat ataupun live ni bermanfaat. Kalau bukan sekarang, semoga bermanfaat sebagai rujukan di masa hadapan oleh penuntut-penuntut ilmu, sama ada pengkhususan pengajian Islam ataupun luar daripada pengkhususan pengajian Islam. Semoga pengajian kita ni bermanfaat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.